Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siaran di mana kita bersama-sama menghayati firman-firman Allah dari surah Al-Infitar. Alhamdulillah, siaran yang lalu kita terhenti pada ayat yang ketujuh. Ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Sempurna, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Dengan kasih sayangnya inilah Ia telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Bahkan bukan setakat manusia saja, setiap makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita maklumi bersama, manusia diciptakan bukan hanya sekadar daripada tak ada kepada ada, kemudian habis begitu saja. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah yang ada peranan, khalifah yang berfungsi, khalifah yang membawa kesejahteraan bagi alam ini. Khalifah di mana dengan kesempurnaan dan penyempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan ianya berperanan ataupun berkemampuan, berkeupayaan untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan dengan rumah Allah ini adalah alam ini, sebab ini adalah merupakan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimarahkan, memakmurkan dengan erti kata mendatangkan kebaikan dan mengelakkan segala macam bentuk keburukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cukup sempurna, diseimbangkan peranan, fungsi dengan keupayaan dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalaulah kita ambil contoh di mana dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mengisahkan tentang seorang yang mengembara daripada timur ke barat, daripada tempat matahari terbit ataupun matahari terbenam ke matahari terbit dan sebagainya, iaitu kisah sebahagian ulama menamakan ia sebagai Zulkarnain, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ini pada ayat 84. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna makkanna lahu fil ard, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberikan kepadanya, iaitu kepada Zulkarnain, kekuasaan untuk memerintah di bumi, wa atainahu, dan kami berikan kepadanya min kulli syai'in sababa, kami berikan kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kisah Zulkarnain terlalu banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita timba. Tapi kita ingin lihat Allah memberikan tugas yang lebih, peranan yang lebih kepada Zulkarnain untuk datang kepada suatu kaum
Sebagai contoh, di mana kaum itu tersisih daripada kaum-kaum yang lain. Hidup dalam ketakutan apabila sering mendapat gangguan daripada Ya'juj dan Ma'juj, di mana mereka sampai memerlukan pertolongan daripada Zulkarnain. Zulkarnain yang Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan, inna makkanna lahu fil ard, kami mantapkan dia, kami berikan kepadanya kekuasaan di atas muka bumi ini. Lalu bila ada peranan yang diberikan, tugas yang perlu dijalankan, wa atainahu min kulli syai'in sababa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan bagi mencapai peranan, bagi melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan itu. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi bermakna Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sekian manusia, termasuk kita-kita ini, kemampuan demi kemampuan yang berbeza. Akhirnya kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan cukup sempurna. Maka pada ayat yang ke-85 Allah firmankan, fa'atba'a sababa, maka ia pun ikut laluan dan jalan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada di sana faktor usaha yang dibuat oleh manusia. Maka kita kembali kepada ayat ke-7 sebelum kita berpindah seterusnya ke ayat yang ke-8 dan seterusnya daripada surah Al-Infitar yang sedang kita perkatakan ini. Maka kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqaka, Allah telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan Allah Subhanahu wa taala telah pun menyempurnakan penciptaannya kepada kamu, fa'adalak, maka Allah memenuhi keperluan dia, iaitu keperluan setiap makhluknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan di penghujung pertemuan ataupun siaran yang lalu, ayat ke-7 ini agak tergantung sehingga kita menghayati ayat yang ke-8. Allah menciptakan kamu, manusia ini, maka Allah sempurnakan, allazi khalaqaka fasawwaka, menyempurnakan penciptaannya, fa'adalak, dan ia pun memenuhi setiap penciptaannya. Dan ini terkait dengan ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk Allah yang telah menciptakan kamu, Allah yang menyempurnakan penciptaan kamu dan yang memenuhi segala keperluan penciptaannya itu kepada kamu, fi ayyi suratin, dalam bentuk apa dan rupa sahaja, ma syaa, yang dikehendaki oleh Allah ini, rakkabak. Rakkabak bermakna ia menyusun kejadian kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana ada Tuhan selain Allah yang empunya keupayaan, kekuatan, bahkan kudrat yang begitu hebat sekali, yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Bahkan sebagaimana yang kita maklumi bersama, bukan setakat manusia saja, bahkan setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
Allah berikan keupayaan yang berbeza-beza. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita makan, maaf cakap contoh aja, kita makan walaupun akhirnya kita menggunakan sudu, garpu, chopstick ataupun terus menggunakan apa juga alat, tapi alat-alat itu digerakkan oleh tangan dan jari jemari kita. Kecuali kalau di sana terdapat segelintir orang-orang yang Allah ciptakannya tanpa tangan. Mungkin menggunakan anggota yang lain, seumpama kaki dan sebagainya. Akhirnya kita dapati bahawa kerana keperluan kita makan itu, kita tak makan cara harimau makan dengan baham begitu saja, tapi kita mahukan makanan itu kita angkat dan kita suapkannya ke mulut kita dengan menggunakan tangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tangan kita ini dengan cukup sempurna. Jari jemari, makanan yang besar mungkin terpaksa kita cuit sedikit baru kita masukkan ke dalam mulut. Makanan yang kecil, kita ambil sekali ngap saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia ini, tubuh badan kita ada pelbagai sistem. Sebagai contoh, kita ada sistem saraf kita. Kita ada sistem tulang-tulang rangka kita. Kita ada sistem otot kita. Bahkan peredaran darah kita pun ada sistemnya. Darah yang diperlukan oleh tangan, umpamanya jenis darah, jenisnya mungkin sama, tapi darah itu yang diperlukan ke tangan, dia akan melalui dan beredar di tangan. Kadarnya, kecepatan peredarannya dan sebagainya. Kecuali kalau ada di sana penyakit-penyakit yang menyebabkan peredaran darah ini terhenti ataupun terganggu dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kajian sains antara lain menunjukkan bahawa dalam sistem tubuh badan manusia ini ataupun yang dinamakan human body systems, terdapat 11 macam sistem. Subhanallah. Ini mungkin dapatan yang lama dan kita sedia maklum, kajian manusia hari demi hari pasti menemui perkara-perkara yang baru. Mungkin apa yang ditemui semalam tak dapat disahkan pada hari ini, ataupun apa yang didapati semalam dapat disahkan pada hari ini tapi esok hari dibatalkan pula sebab menemui penemuan-penemuan hasil kajian-kajian yang baru, yang lebih luas dan sebagainya. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ada 11 yang dikatakan body systems kita. Dan kalau kita perhatikan, pelan itu sendiri ataupun tumbuh-tumbuhan, pokok ni sebagai contoh, dia cuma ada 2 sistem saja. Satu yang kita nampak di atas tanah sebagai contoh, ini yang dinamakan shoots system, dan satu lagi bahagian yang kita tak nampak yang di bawah tanah yang dipanggil roots system. Bermakna juga ada sistemnya. Mungkin keperluan air yang di atas tidak sama dengan keperluan air sistem yang di bawah.
So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kerana untuk keperluan manusia inilah, dengan peranan dan fungsi yang dijalankan, yang dimainkan oleh manusia ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan fizikal kita seperti ini, ditambah dengan kita punya brain, kita punya otak, kita punya minda, kemampuan-kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, membuatkan setiap kita mampu menjalankan tanggungjawab tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Fi ay suratin ma syaa rakkabak, dalam apa bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, rupa kamu itu, bentuk kamu itu, Allah Subhanahu wa taala menyusunnya. Subhanallah, maha sucinya Allah. Maka itulah kita dapati bahawa haiwan yang terdapat di atas muka bumi ini, sama ada yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu, Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surah An-Nur ayat 45 sebagai contoh. Ini ayat-ayat kita datangkan sebagai contoh, di mana Allah berfirman, Wallahu khalaqa kulla syai' Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air. Dari air. Walaupun ia akhirnya menjadi haiwan yang hidup di tanah yang gersang, yang kering kontang, yang kelihatannya ia tak perlukan air mungkin untuk beberapa hari, unta sebagai contoh, tetap ia diciptakan daripada air, kata Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. Di antara haiwan-haiwan ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, yamshi ala batnih, berjalan di atas perutnya, seumpama ular, seumpama cacing dan sebagainya, berjalan di atas perutnya. Kerana ular yang berjalan di atas perutnya ada kemampuannya yang tersendiri. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Dan ada pula di antara haiwan-haiwan ini yang berjalan di atas dua kaki, macam manusia. Umpamanya berjalan di atas dua kaki, dan juga mempunyai keupayaan yang berbeza. Haiwan sebagai contoh, monyet lah yang berjalan di atas dua kaki, dia mempunyai kemampuan yang berbeza dengan kemampuan yang dipunyai oleh ular tadi yang berjalan di atas perut. Wa minhum may yamshi ala arba'. Dan ada pula di antara haiwan-haiwan ini yang berjalan di atas 4 kaki. Kuda, unta, dan haiwan-haiwan yang lain yang berjalan di atas 4 kaki, yang juga mempunyai keupayaan yang berbeza daripada monyet yang Allah berikan ataupun yang Allah kurniakan kepadanya kemampuan berjalan atas 2 kaki, dan juga kemampuan yang berbeza daripada ular yang berjalan di atas perut. Yakhluqullahu ma yasha'. Allah menciptakan apa jua yang dikehendaki. Apa jua yang dikehendaki. Dalam dasar lautan, kita mungkin mengingatkan ini adalah tumbuh-tumbuhan
ataupun yang dinamakan sebagai pokok yang ada di dasar laut, yang hidup di dasar laut, Tapi rupanya setelah dikaji, ia sebenarnya bukan tumbuhan, tapi ia adalah haiwan. Sama juga di atas muka bumi ini. Dari jauh kelihatannya ia seperti bunga. Kita sangka ia bunga sebahagian daripada tumbuh-tumbuhan. Tapi bila dikaji, dilihat lebih dekat, subhanallah, rupa-rupanya ia bukan tumbuh-tumbuhan, tapi ia seekor haiwan. Maha suci Allah menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itulah di penghujung ayat 45 surah An-Nur ini Allah berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Di sinilah kehendak Allah dalam menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan yang memenuhi keperluan-keperluan manusia sesuai sejajar dengan peranan yang dimainkan oleh manusia itu. Begitu juga makhluk Allah yang lain. Haiwan sebagai contoh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di mana haiwan ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah juga mempunyai keupayaan yang berbeza daripada manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bahkan apa jua pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan iradah Allah. Kehendak Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam apa jua bentuk yang dikehendaki oleh Tuhanmu ini, dia bentukkannya, dia ciptakannya, ia sempurnakannya, bahkan ia memenuhkan apa yang diperlukan oleh setiap makhluknya. Inilah iradah, kehendak Allah. Allah Tuhan yang bersifat wa yaf'alu ma yurid. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Dan atas kehendak Allah inilah, iradah Allah inilah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sila ikuti siaran kita yang seterusnya insya-Allah, di mana kita akan lihat iradah Allah ini, kehendak Allah ini bukan hanya sekadar Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, sempurnakan penciptaan kita dan memenuhkan apa yang diperlukan oleh kita agar kita dapat menjalankan peranan dan tanggungjawab kita sebagai manusia. Namun iradah Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekadar ada yang dinamakan iradah kauniyah semata-mata. Kehendak Allah daripada sudut pembentukan kita, penciptaan kita dan sebagainya. Tapi ada di sana juga apa yang dinamakan iradah tashri'iyah. Kehendak Allah daripada sudut pensyariatannya, daripada sudut peraturan dan undang-undangnya, agar penciptaan yang Allah ciptakan, tangan kita sebagai contoh, yang Allah ciptakan dengan pelbagai sistem yang hebat, yang cukup sempurna ini, agar tangan ini digunakan dengan sebaik-baiknya,
digunakan dengan cara yang betul, digunakan untuk memberi manfaat kepada diri dan juga kepada yang lain, digunakan untuk menjauhkan mudarat pada diri dan juga pada orang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat bersama kembali dalam siaran yang akan datang untuk kita menghayati topik ini yang terkait rapat betul dengan ayat ke-7 dan ke-8 surah Al-Infitar sebelum kita berpindah ke ayat-ayat yang seterusnya. Terima kasih di atas perhatian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.